Okay, so kita tengok apa itu DMU fitting. Macam mana kita nak build ataupun construct kita punya animation dan import dia kepada video presentation. Okay. Boleh nampak lah semua? Boleh je. Okay. Okay. Okay, saya ada satu contoh. Sebenarnya contoh ni adalah untuk kait bunga. Okay. So, sekejap. Okay, banyak gangguan sikit dekat rumah saya. Anak-anak saya ada PDPR. Okay, apa yang kamu tengok ni adalah sekejap. Assembly sebuah mouse lah, sebiji mouse. Okay, dia terbahagi kepada 4 part yang utama lah. Actually dalam main assembly ni ada assembly lagi. Ada banyak part lah. Cuma saya jadikan dia satu, saya assemble dulu untuk bahagian main assembly ni. Dan saya assemble main assembly ni kepada part-part yang utama lah. Okay, main assembly ni kalau saya open in new window, dia berbentuk macam ni lah. Okay. Okay. Dia berbentuk macam ni. Ini adalah main assembly saya lah. Okay. Dan saya assemblekan ke dalam ni. So apa yang saya buat, saya pergi dekat start, saya pergi dekat digital mockup dan saya ambil DMU fitting. Okay. So dia punya workbench dia ataupun work frame dia berbeza lah. Kalau kamu tengok dekat sini, ni semua tool untuk kita buat animation. Okay. So, saya nak saya nak dia exploded dan dia assemble semula. Okay. Apa yang saya buat, first step sekali, saya klik kepada track. Yang atas ni, track. Okay. Track ni, dia bila kita gerakkan part ni, kita boleh record dia dan dia akan bergerak seperti apa yang kita record lah. Ataupun kita panggil dia macam mana nak cakap direction dia bergerak. Okay. So bila saya tekan track, saya select objek yang saya nak ataupun part yang saya nak dia bergerak. So okay, first kali kamu kena pastikan ada satu part yang fix lah, dia tak akan bergerak ke mana-mana. Semua part akan assemble kepada ataupun exploded kepada dia dan assemble semula kepada dia. So apa yang saya plan, saya decide bottom cover ni yang color pink ni adalah fix. Jadi yang lain semua akan bergerak. Okay. Okay, saya tekan track, saya select upper cover ni ataupun top cover ni dan dia akan keluar bila kita tekan track, dia akan keluar track dan juga manipulation dan juga recorder. Lepas kita tekan ni, dia akan keluar tiga-tiga toolbar ni. Okay. So, saya dah tekan part, saya nak dia bergerak ke atas. Okay. Bila saya tekan part tu, dia akan keluar satu axis. Iaitu W, V dengan U.
ataupun UVW lah. UVW yang mewakili X, Y, Z. Okey. So kalau W ni dia akan bergerak ke atas lah, bergerak terhadap aksi Z. Okey. So saya nak bergerak dia ke atas. Saya setkan jarak untuk setiap kali dia bergerak. Saya set dia 50. Bila saya tekan, dia akan bergerak 50 mm ke atas. Okey. Alright. Bila saya tekan lagi, dia tambah lagi 50. Maksud dia sekarang ni saya dah tekan 2 kali, maksud dia dah bergerak 500 mm ke atas. Okey. Dan saya tekan record. So dia akan keluar line direction arah mana dia bergerak. So dia bergerak ke atas, dia akan keluarkan line record ke atas. Okey. Close. Dan saya setkan time dia untuk dia bergerak ke atas tu. Kamu boleh pilih mode sama ada speed ataupun time. Tapi speed ni saya susah nak agak. Jadi saya ambil time saja. Maksud dia bergerak ke atas sebanyak 5 second. Okey. 5 second. Okey. Dan saya repeat step yang sama untuk part yang kedua. Saya tekan track. Saya tekan bateri lah. Okey. Alright. Saya nak bergerakkan dia ke atas dan ke tepi. So saya tekan editor ke atas 50. Okey. Dan ke tepi ataupun ke tepi ni Pak CY kan. Pak CY V lah. 50 ke kiri. Sebalik. Okey. 50 ke kiri. Okey. Dan saya tekan record. Okey. Kalau macam ni sebenarnya salah ni. Sepatutnya saya tekan record ke atas dulu. Masa ke atas tu saya tekan record dan saya ke tepi. Saya tekan record. So bila saya buat macam ni dia jadi hypotenuse. So dia akan bergerak sengit macam tu lah. Jadi macam tak berapa cantik lah. Okay. So yang ni salah. Saya cancelkan dia. Saya record lagi sekali. Saya ambil bateri. Saya gunakan editor. Saya nak dia bergerak 50 ke atas. Saya tekan record. Okay. Dan 50 mm ke tepi. Ke kiri. Saya tambah lagi sekali 100 mm. Dan saya record. Okay. So dia akan bergerak dalam bentuk L shape lah. Dia akan bergerak macam tu. Okay. Dan saya setkan time dia 5 second juga. Dan saya klik OK. Right. So saya dah ada 2 part yang bergerak. Top cover dengan bateri. Dan last kali main assembly ni. Saya nak dia bergerak ke kanan. So saya tekan track. Dia dah detect dah main assembly ni. Okay. Sebab saya tekan siap-siap tadi. Gunakan editor 50 mm ke atas. Saya record. Dan 50 mm ke kanan. Ataupun 100 lah. Okay. Saya record. Dan saya setkan time dia adalah 5 second. Okay. Close. Okay. So, sekarang ni dah jadi dah dia punya exploded lah. Macam mana dia assemble atau macam mana dia explode ataupun dia keluar, kamu boleh tengok line ni. Untuk top cover ni dia ke atas, untuk bateri dia ke atas dan ke kiri, dan untuk main assembly dia ke atas dan ke kanan. Okay.
Then saya nak dia assemble semula. Saya nak assemble semula. Saya tekan track balik. Saya reverse dia. Tadi mula-mula saya select top cover. Last kali baru saya select assembly. Sekarang ni saya ambil yang main assembly, yang PCB ni dulu untuk assemble. Lepas tu bateri, lepas tu top. So dia pergerakan kita terbalik, dia assemble. Okay. Macam mana dia explode, dia opposite kepada, masa dia nak assemble tu dia opposite kepada exploded punya direction lah. Direction yang sama tapi dia pergerakan dia opposite. Okay. So saya tekan main assembly. Pergi dekat editor. Dia ke kiri 100 mm. Saya record. Lepas tu dia ke bawah 50 mm. Saya record. Okay. Pergerakan dia adalah 5 second. Okay. Saya repeat benda yang sama untuk bateri. Pergi dekat editor. Ke kiri ya. Ke kanan. Balik. Okay. Saya record. Dan ke bawah 50. Saya record. Gerakan dia adalah 5 second. Okay. Dan yang last kali. Kalau memang ada semua yang dalam Top cover. Ke bawah 100. Saya record. Dan time dia adalah 5 second. Okay. Close. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke next step. Oh, sebelum tu saya nak tunjuk. Kalau kamu tengok dekat tree, dia track tadi tu ada dalam application, track. So ni adalah kita punya track. Okay. Okay. Next step, kita set dia punya sequence. Apa yang bergerak dulu, apa yang bergerak kemudian dengan menggunakan tools sequence ni. Okay. Okay, bila kita tekan sequence, semua track yang kita buat tadi ada dalam ni box ni. Dan saya select semua. Saya insertkan ke dalam. Okay. Saya insertkan ke dalam. Okey, dekat sini kita kena, kalau ikut, semua starting point dia adalah pada 0 second hingga 5 second. Dia akan bergerak serentak. Saya nak dia bergerak secara sequence. Okey, apa yang saya buat dekat sini, yang ni akan bergerak dulu. So dia start daripada 0 hingga 5 second. Yang kedua, dia akan start, kita delaykan dia sikit pada second yang kelima baru dia start bergerak. Okey. Dan yang ini kita delaykan 5 tambah 5 jadi 10.
Okay. Dan yang ni 5 tambah 10 kita delaykan dia 15 second. Okay. Pada second yang ke-15 baru dia bergerak. Yang ni 20. Yang ini 25. Okay. So bila saya tekan bila saya tekan OK tu dekat sequence ni adalah, kalau kamu tengok tadi ada track dengan sequence, track saja, ni ada sequence sekali. So kita dah set dah, kita padam ni. Dan next step kita pakai pergi ke simulation player. Simulation player ni dia kita boleh tengok macam mana pergerakan dia. Bila kita tekan simulation player, toolbar ni akan keluar dekat atas ni. Okay. Dan kita select sequence. Dan kita play. Okay. So nampak macam okey, tapi boleh ditambah baik lah. Sebab kalau kamu tengok dekat sini, masa dia exploded, okey. Ni cantik, cantik. Sampai sini dia terus masuk dalam. Patutnya dia kena ada delay sikit, dia tunggu kat situ sekejap baru dia ni lah, dia bergerak masuk ke dalam. So saya edit dekat sequence. Padam ni dulu. Sequence. Untuk 3 track yang pertama adalah exploded dan 3 track yang kedua ni adalah assembly. So yang ni saya nak delay dia. Dia start pada minit yang ke-17 lah. Okay. Bukan minit yang ke-17, saat yang ke-17, second yang ke-17. Ini 22. Ini 27. Okay, saya check balik. Pergi dekat sequence. Pergi dekat simulation player. Select sequence. Dan saya reverse. Saya clear. Setakat ni ada soalan tak? Sir, Ya, macam mana nak buat movement kamera, ada tak feature kat situ? ada. Saya Ada. akan duduk selepas ni. Okay. Lain soalan? Tak ada. Okay. Teacher, Yap. can straight edit the position instead of using the translation or not? Macam mana? Tak faham lah. Can edit the translation? No, because you just edit the translation value, right? Yap. Can straight edit the position value or not? Boleh? Boleh. Pun boleh juga. Okay. Just double click ni. Sorry, saya kena exit simulation player tu. Double click, then you boleh edit lah. Boleh record semula. Okay? Okay, Adrian. No, I mean the manipulation that part. Manipulation. Yalah, yang ni lah. Kalau macam misalnya you nak dia tak mau bergerak straight, you nak dia straight dan ke tepi. Sebagai contoh, straight dan ke tepi.
you record je lah. Apa ni, contoh pergi dekat sini. Katalah you nak dia ke tepi. You record je lah. Okay. Sir, Ya. kan kalau kita nak yang ni kita buat satu-satu kan, kita explode satu-satu manual. Sambil video tu bergerak explode satu-satu tu, boleh ke macam dalam video tu kita nak buat satu macam body dia tu macam pusing rotate? Macam mana? Tak berapa faham lah. Kiranya body dia, body mouse tu macam dia rotate pusing. Macam Tu kita kena set kamera lah. oh, Lepas ni saya tunjuk. okey. Saya nak tengok balik saya punya ni okey ke tak okey. Sebab saya undo tadi takut dia jadi tak okey. Okey, so sequence tu nampak okey. Cuma saya nak add, nak bagi dia rotate, kamera rotate lah. Nak bagi kamera dia rotate. Okey. Okey. Kawan kamu tanya, boleh kita set kamera ke tak? Sekejap. Okey. Cara nak set kamera ataupun kita nak rotate dia seolah-olah dia gerak macam tu, dia boleh zoom. Lepas tu dia zoom adalah dengan kita set view, okey? Ataupun kita set kamera. Okey, sebagai contohnya saya nak set view saya daripada sini lah. Saya nak dia rotate 360. Okay. So, first kali saya positionkan dia. Positionkan elok-elok. Lepas tu pergi dekat mana lah. Okay. Dekat name view ni. Okay. Lepas tu saya add. So, dia akan keluar view daripada sini lah. Camera 1. Dan saya klik OK. Alright. So dah ada satu view ataupun kamera lah, kalau kamu tengok simbol dia macam tu lah. Macam ada kamera zoom fokus dekat situ. Okay. So tu yang tadi. View apply. Okay. Dan saya nak dia rotate ke sini. Saya insert, saya pergi kat view, saya name view, saya add. So dah ada kamera 2 kat sini. Okay. Dan saya nak dia rotate lagi. Okay. Positionkan dia secantik yang mungkin lah. Okay. Ini view, saya add lagi satu kamera. So dah ada kamera 3. Klik OK. Dan saya nak ada dekat sini. Saya nak ada fokus dekat sini. Insert, view. Name, view, add. So ada kamera 4 kat sini. So saya nak add kamera 4 ni. Okey, dah ada 4 kamera. Okey, saya add lagi satu.
Kamera 5. Okay. So saya ada 5 kamera dekat sini. Saya pun tak tahu macam mana dia. Saya main positionkan je. Yang ni kena try and error lah. Okay. Dan macam mana saya nak buat dia rotate, saya menggunakan kaedah yang sama juga, iaitu saya gunakan track. Okay. Saya gunakan track. Okay. Lepas tu saya select kamera ni. Kamera 9. Kamera 1. Okay. Kamera 1. Saya nak tadi 25 second kan. Campur 5 second 30 lah. Okay. 32. Okay. Masa 32 second ni start daripada 0 second dia akan bergerak sampai habis video lah. Maksudnya total duration kita punya animation tu 32 second. Maksud dia macam mana saya dapat 32 second tu, saya add lah 5 tadi kan, yang sampai kalau kamu tengok dekat sequence tu sampai 27 tu saya tambah lagi 5 sebab 27 tu starting point untuk last animation yang kita buat tadi kan, ada 5 second lagi. So saya add tambah 5 dapat 32. Okay. Bila saya dah select kamera tu, saya record je. Okay. Ada satu. Then saya tekan ni, saya ambil keep positioning. Lepas tu saya padam. Saya ambil kamera yang kedua. Okay. Then saya record. Okay. Dan saya tekan ni, saya padam. Sebab saya tekan ni sebab saya nak select kamera lain. Okay. Lepas saya ambil kamera 3. Saya record. Dan saya ambil kamera, sekejap bateri saya nak habis. Okey, saya ambil kamera 4. Ini 1, 2, 3. Kamera 4 lah. Saya ambil kamera 4. Saya record. Dan last kali, saya ambil kamera 5. Saya record. Okey. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, pergerakan dia tak jadi linear dah. Dia jadi spline ataupun curve. Sebab saya ubah daripada linear kepada spline. Supaya dia tak bergerak secara geometri, dia bergerak smooth macam satu curve. Macam kamera tu kita pusing dia. Okay. Right. Dan saya klik OK lah. Okay. Okay. So kita boleh check. Nak tengok macam mana kamera ni berfungsi. Ya, track ni saya hidden dulu. Okay. Dan saya pergi dekat sequence saya ni, ada satu, saya double klik je sequence ni dan ada track 9 iaitu kamera 5, last kali kamera 5, dan saya addkan masuk ke dalam. Okay. Dia akan jadi maksud dia masuk jadi track yang kedua. Saya nak mergekan dia supaya step pergerakan dia sama dengan atas. Saya merge up je lah. Okay. So dia duduk dekat sini. Alright. So kita tengok apa yang terjadi. Okay. Saya hiddenkan kamera. So macam mana nak check dia? Saya pergi dekat simulation player. Saya ambil sequence. Saya undurkan. Okey. Dekat sini dia ada kamera window. So kamu ambil yang kamera last kali. So ambil kamera 5. Okey. Then
Bila dah tu kita barulah dia, bila kamu select kamera 5 tu barulah kamu boleh tengok lah macam mana kamera tu berpusing kan. So saya play. Okey kelas. Ada soalan tak? So kamera saya berpusing macam tu lah. Kat sini memang nampak macam tak berapa cantik kan. Sebab dia ingat. Yang itu kena try and error lah. Okay. Sebab dia bergerak secara spline. Spline tu dia detect auto. Jadi kita tak boleh nak control dia lah. Okay. Mungkin sebab saya zoom terlalu jauh tadi. Sampaikan dia punya spline tu kan, kalau kamu tengok balik dekat mouse AC ni, kalau kamu tengok dekat track 9 ni, dia pergi mencanak jauh. Maksud kamera tu gerak macam tu. Okey. Okey, ada soalan tak? Kelas, ada soalan tak? Okey. Kalau kamu dah siap ni, bermaksud kamu dah boleh import dia ke dalam video. Kalau kamu tak import dia dalam video, kamu hanya boleh tengok dia dalam Katia saja. Okey? Dalam Katia saja. So, nak import dalam video ni agak tak adalah susah. Cumanya kalau laptop kamu tu kapasiti dia tak, dia punya performance dia tu tak okey, dia agak berat lah, okay. Tapi tak apa, saya tunjuk contoh lah. Okey. Bila kita dah siap dah ni, kita dah confirm macam tu lah animation yang kita nak, berdasarkan view daripada kamera 5 tadi tu. Daripada view ni, katalah dah confirm lah, yang ni lah yang kamu nak present dekat management ataupun stakeholder ataupun even lecturer lah kan. Katalah kamu nak, yang inilah yang kamu nak tunjukkan. So apa yang kamu kena buat, kamu kena import dia. So macam mana nak import dia ke dalam video, kamu pergi dekat infrastructure ni, kamu pergi photo studio. Okay. Okay. Dekat photo studio ni, kamu pergi dekat create shooting. Okay. Okay, kamu tak apalah, shooting satu. Okay. Alright. Okay, current viewpoint ni jangan lupa ambil kamera yang last kali yang kita set tu, kamera 5. Okay. Environment, tak ada lah. Ini kalau kita nak view lah. Okay. Yang ni tak payah set. Okay. Okay. Image size. Maksud dia kamu nak besarkan dia ke? Nak lagi pixel lah. Kamu nak set dia punya pixel. Lagi large, lagi banyak pixel. Lagi berat lah komputer kamu untuk render animation ni. Render video ni. Okay. So, saya ambil yang ni lah. Tengah-tengah lah. Right. Dan output dia adalah on this. Okay. Kamu
kamu create satu folder, jangan lupa create satu folder. Sebab dia nak render kamu punya frame per second tu, memang kamu kena create satu folder. Kalau tidak, dia main campak je dekat desktop kamu kalau kamu tak buat folder, ataupun dekat file yang kamu tak buat folder lah. So saya guna yang ni lah, folder ni. Klik OK. So video saya akan save dekat folder try ni. Okay. Nama dia katalah mouse. So dia punya format saya ambil MPG sebab yang ni je yang player yang saya boleh main dekat saya punya komputer. Kalau kamu pakai, kamu ada codec yang lain, kamu boleh lah pakai ni ke. Okay. So saya ambil MPG punya format. Okay. Next saya pergi dekat quality. Yang ni nak set kamu punya grafik. Yang ni dari segi reflection, texture semua ni saya tak pernah oscillate lah. Okay. Boleh lah try untuk kamu try explore sebab cumanya dia, sebab apa saya tak pernah explore, sebab bila saya nak render, even komputer saya pun dia memang makan masa lah. Okay. Alright. So yang ni pun sama untuk render juga. Saya tak usik. Okay. Dekat simulation ni, kamu kena select sequence 1 tadi. Sebab yang tadi kita view, kita pakai simulation player tadi tu, kita gunakan sequence 1 untuk kita check kita punya animation. So, masukkanlah sequence 1 ni. Dan, okay. Masuk 25 frame per second ni, maksudnya 25 gambar dalam masa 1 second dia akan record. So lagi banyak ni, lagi berat lah kamu punya video, tapi lagi smooth lah kamu punya animation. Sebagai demo saya kurangkan dia. Bila saya kurangkan dia punya pergerakan dia tak smooth lah. Dia nampak macam terhenti-henti macam tu lah, stop sikit kan. Tapi sebab saya pun nak cepat dia render, kalau tidak memang kadang-kadang kalau kamu pakai katalah 100 frame per second memang 24 hours lah untuk simulation yang, untuk animation yang macam tadi saja. Okay. Even 25 frame per second tadi pun saya dah try makan masa dalam 2 jam. Okay. So ni efek saya pun tak pernah explore. Tak apa. Klik je. Okay. Okay, bila dah set tu, baru kamu create ataupun kamu render shooting lah. Maksud dia akan compilekan kamu punya video. Okay. Tekan button video tadi ya. Okay. So kamu boleh tengok ada render. Ini adalah total frame untuk the whole kamu punya animation. Dalam masa 1 second ada 5 frame je saya buat. Kalau kamu perasan lah bila masa kamu render ni, kamu punya laptop, fan laptop kamu akan laju lah, akan berbunyi lah. Sebab dia pakai processor, dia proses benda tu apa ni tinggi lah kira. So far ada soalan tak? Sementara tunggu
tunggu benda tu siap. Kalau ada benda nak tanya. Teacher, can we change background or not? The background image. Boleh, boleh. Masa kamu shooting tu kamu boleh add apa ni background kalau tak silap saya lah. Masa kamu ni nak create shooting tu, kamu boleh set. Sir, Ya. kenapa colour mouse yang that time render ni dia lain dengan yang dekat situ? Warna pink ni. Saya dah apply material dekat apa ni? Dekat saya punya mouse ni. So bila dia render, dia akan ambil view yang dah shading dengan material yang saya set lah. Dia tak akan ambil render yang kamu tengok dekat, yang biasa kamu tengok dekat ni lah, apa orang panggil work frame ni. Kan minggu lepas saya ajar macam mana nak apply material kan, render kan. So dia ambil colour yang tu. Nanti lepas habis render video ni saya tunjuk. So nanti saya boleh tunjuk sekali tak macam mana kan kita apply contoh besi kan. Kan besi kan dia warna hitam kot tak salah saya dalam tu kan. So nak ubah dia jadi warna lain boleh tak? Warna lain tu rasa tak boleh. Kamu kena ambil yang material yang colour dia yang kamu nak. Oh macam mouse yang saya ambil ni, saya ambil apa material apa plastik ah? Plastik warna kelabu ah tak salah saya. Saya ambil yang ada colour. Saya ambil colour bukan ada apa material apa yang saya cakap tadi tu. Nanti saya tunjuk lah. Okey. Saya takut crash masa saya render. Saya tak pasti sama ada material tu kita boleh ubah colour ke tak. Actually masa saya kerja dulu, bahagian nak render ni memang jarang-jarang lah kita buat kan. Selalunya yang akan render ataupun nak video cantik, animation apa semua ni bahagian marketing. So bila selalunya diorang akan guna software yang khas lah untuk render dan juga untuk buat animation. Diorang ada software tak silap apa Autodesk apa tu. Tapi untuk kamu tu baguslah kalau kamu tahu macam mana kamu nak buat animation, macam mana nak render kan. Actually masa kerja kalau experience saya yang bos saya nak tengok adalah 2D drawing. 2D drawing tu kena betul. Saya ada cerita ke saya dulu kerja masa first year lah saya dekat kilang tu, masuk saya buat 2D drawing. Then bila bos saya check
dia Japanese lah. Dia Japan. Bila salah, dia campak ke bawah. Campak ke bawah, kita kutip lah. Depan-depan operator apa semua. Ada tak saya cerita? Tak ada sir. Tapi itu experience saya lah. Dan benda tu jadi berulang-ulang kali lah sampai dah biasa lah. Jadi drawing tu penting lah sebab ada communication kan. Between department dengan between company kan, supplier. Tapi kalau nak buat presentation untuk marketing, untuk stakeholder nak tengok kita punya produk, memang buat animation, memang render, bagi nampak macam real, macam seolah-olah benda tu dah wujud dah. Sebab tu kalau kamu tengok dekat start ni, kamu boleh tengok nama dia pun digital mockup. Maksud dia digital mockup ni seolah-olah benda tu dia mockup, dia bukan prototype, tapi dia macam real lah, macam seolah-olah benda tu dah wujud lah, dah buat. Untuk masa KAID 2 nanti, kamu akan belajar yang lebih real punya lah, animation dengan rendering. Okay, so saya punya rendering output dah siap. Saya klik okay. Alhamdulillah. So saya buka try. Saya cari mouse. Okay. So kalau kamu tengok, saya punya animation dia stopping. Maksud dia frame per second saya tu terlalu rendah. Lepas tu saya punya pixel dengan anti-aliasing saya pun saya set rendah sebab saya takut dia tak okey lah. Dan kalau kamu tengok view saya pun sampai terkeluar lah. So saya kena adjust balik lah dengan sengit-sengit dia kan. Okay. Itu satu contoh. Yang ni contoh yang saya buat masa saya nak bagi familiar dengan animation ni. Jadi ni pun saya gunakan frame per second yang sama lah, 5 saja. Sebab bila saya increase memang lama ada nak render. So yang ni better lah. Sebab dia punya kamera tu tadi, dia punya view tu tak sengit-sengit kan. Okay. Yang ini yang saya cuba untuk bukan ini. Untuk kamu punya table lamp tu lah. Menggunakan frame per second yang sama kak. Saya cuma exploded dan assemblekan semula sebelah je. Oh ni exploded saja, saya tak assemble pun. Okay. Yang ni saya tak pasti, tak boleh play ni. Crash. Bila saya increase terlalu tinggi punya frame per second, crash. So dia tak habis render. Okay. Teacher, my one is only can exploded but cannot assembly, so I need to press backward. Oh. No, because I did the track, I just used the what is that? Position. I didn't use the translation element. Oh, okay. That's why my thing only. Okay, so you kena start balik lah. Okay. Macam Adrian cakap, dia guna position, which is the you drag Adrian.
Huh? You positionkan dia, you drag ke macam mana? You tak letak dimension kan? The dimension is for the random value lah, and I just change the z axis to 100 lah that I want. So I just press Okay. record. I did use the translation, You but just, the things come out is the same one lah. But Yalah. only get exploded cannot be as assembly. yalah, bila you assemble nanti ada problem lah sebab dia bukan in a accurate position kan. Kalau exploded, no problem. So mungkin Same position or when I just assemble that, because I just press backward only. you press backward, then you record macam mana? Generate video saja. Okay, yang itu pun salah satu orang kata option lah. Kalau you boleh play dalam Katia, then you record you punya screen, then you tekan backward, memang jadilah assemble dengan exploder. Tak salah. Itu salah satu option lah untuk kita mencapai objektif. Tapi kalau dah ikut proper dia, macam tu lah. Bila you nak buat exploder dengan assembly, you kena letak dimension pergerakan dia tu supaya dia boleh patah balik in a correct position lah. Okay? Oh, okay. Kalau you just drag, you bawa dia keluar kan, you just drag, then you nak assemble, you drag balik kan, you letak kadang-kadang dia bukan in a correct position lah. Okay? That's why I guna dimension ataupun I guna ada nilai lah untuk I bergerak, dan juga I nak assemble balik supaya I reverse je I punya direction tu mengikut nilai dimension yang sama. Okay, macam kawan kamu cakap tadi, dia tanya pasal rendering material. Okay. Saya punya ni pula hilang pula dah. Okay. Actually saya dah apply dah. Color yang kamu tengok dalam video saya adalah color yang ni. Sebab kalau kamu tengok dekat painting gallery ni, painting gallery, bukan painting gallery. Saya dah letak material untuk setiap part. Okay. Yang dalam ni saya tak letak lah. Battery pun saya tak letak. Untuk appearance ni saja. Okay. That's why dia punya color, bila dia render, dia akan ambil view shading this material. Okay, dia kawan-kamu tanya boleh tukar color tak? Okay, saya try. Sebab saya tak pernah explore nak tukar color ni. Katalah saya delete. Saya nak apply material. Sebelum ni saya gunakan yang painting ni untuk dapatkan color yang saya nak. Okay. Kawan kamu cakap dia nak metal. Katalah metal tu saya pakai steel lah. Okay. So saya nak tukar color dia. Saya rasa macam tak boleh. Teacher actually can. Boleh? You go to right click the steel, right click the steel, and go to the property there. Alright. The property there. You can see the first option. You can see the lamp, the green lamp there. Yang mana? Ambient and diffuse beside got white color icon, right? Oh, this one. You can okay. see the color from here. Okay. Alright. So macam itulah tadi yang kawan-kamu cakap.
Ya, yang kawan kamu tanya tadi. Okay? So dia ada shining macam steel lah kan. Cantik lah. Okay? Ada soalan lain tak? So teacher, can you teach how to change the background image or not when you proceed the photo studio? The background image. You mean masa render video lah? Yes. Dah, I pun tak pernah explore. Environments. Okay. Environment. Right, dapat dah. Saya try ni. Oh, so just click the photo studio icon and just proceed it only saja. Saya nak tengok jadi ke tak. Saya takut bila masa dia render nampak macam jadi, tapi bila masuk dalam video dia background tu hilang. Okay. Boleh ya? Okey, Adrian. Boleh ya? Okay. Ini 3 frame per second. Each second dia ada 3 gambar dia render.
Dia snap 3. So dia jagged dah sikit kan. Okay. Soalan lain ada? Actually, the frame per second, how much is the more suitable one to generate the video? Oh. It's the most suitable one, like depends on our spec. I rasa dalam 25 above lah. Oh, okay. Lagi banyak, lagi smooth you punya movement. Okay. Lagi sikit, lagi tak cantik lah dia punya movement. Tapi dia render tu tak lama. Okay. Kalau macam komputer tak berapa nak okay tu, mungkin kamu pakai 25 paling minimum lah saya rasa. Kalau 25 tu dia semua cantik. Okay. Kalau nak lagi cantik, anti-aliasing tu increase kan. Tapi yalah, tengok pada grafik komputer masing-masing lah kan. Kalau setakat integrated punya graphic card, macam tu lah. Okay. Soalan lain ada? Yang ni tak ada lag report tak ada lag report, tapi dia akan diakses masa kamu punya projek nanti. Sama juga dengan render. Yang ada lag report yang kamu hutang dengan saya adalah drafting lah. Okay. Modul drafting tu, iaitu untuk saya access. Okay. This is a last class lah untuk kita. Okay. Next week atau next 2 week saya akan bagi test. Okay. Lab test. Yang akan cover daripada generative shape design GSD sampailah ke assembly drawing. Okay. Alright. So banyak-banyakkan exercise sebab yang ni saya tak akan tolong lah. Yang ini yang akan membezakan ABC ni. Alright. Dia senang je. Kamu tengok indikator. Kalau kamu ada satu part kamu boleh lukis dengan baik, maksudnya kamu deserve A. Tapi kalau kamu ada satu part kamu lukis error tak tahu nak solve error, maksudnya yang itu kurang sikit. Okay. Kalau kamu tengok satu part kamu tak tahu macam mana nak start pun, tu problem. Okay. So kalau kamu rasa kamu deserve A, make sure kamu boleh buat test. Okay. Right. Cuma nak tanya, sebelum ni kamu record video kan untuk test kan? Betul tak? Apa problem dia bila record video? What problem? Nak upload lambat tu. Nak upload saja lambat kan? Tapi kamu boleh record kan? Yes. So kita akan guna kaedah yang sama lah. Apa yang kamu buat, kamu record. Dan mungkin untuk assembly drawing ataupun 2D drafting, you kena attach you kena attach 3D CAD part tu, dan you kena attach PDF format untuk you punya drafting. Okay. Dia ada kemungkinan ada 3 soalan, which is I akan bagi satu 3D data dalam bentuk assembly. Then you akan apply GSD sampai you boleh solidkan dia. Then part tu you akan buat 2D drawing dan juga
you akan buat assembly drawing untuk the whole part atau the whole product. So ada 3 soalan saja dan you kena record apa yang you buat dan you kena attachkan 2 drawing dalam bentuk PDF dan 1 CAD file dalam bentuk step .step ataupun .stp. Okey, itu sahaja. Soalan saya tak buat lagi. Kemungkinan saya akan buat sekarang minggu ke-12, betul? Betul tak? Ke minggu Betul, sir. ke-12? Betul lah, 12 lah. Okey. So minggu ke-12, actually kita ada lagi 3 minggu. So sama ada minggu depan kita akan buat test pada waktu kelas ataupun minggu lagi satu, sebab saya takut saya tak sempat nak buat soalan untuk minggu ni sebab semua lecturer busy sekarang ni. Busy, adalah benda yang kami kena submit. So nanti saya confirm lain sama ada minggu depan ataupun minggu lagi satu. Alright?